kasih Saudara Amri atas bacaan doa tersebut. Buat pengetahuan semua, bengkel ini merupakan anjuran TVPSS Sejebat Innovation SMK Jeram. Tajuk bengkel kita adalah hos berkeyakinan nadi kelancaran acara. Objektif bengkel ini diadakan adalah untuk memberi ilmu kepada murid bagi meningkatkan kemahiran dan keyakinan peserta dalam mengendalikan acara di peringkat sekolah maupun di peringkat yang lebih tinggi. Sebelum saya teruskan majlis pada pagi ini, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Ami Iliani dan mesra disapa Amni dan rakan setugas saya Kasih Hadika dan mesra disapa dengan Kasih. Tanpa membuang masa, sebelum memulakan talk kita pada pagi ini, izinkan saya memperkenalkan sedikit latar belakang dua orang tetamu jemputan kita di sini. Untuk pengetahuan semua, kedua hos jemputan kita pada hari ini pernah ada penglibatan dengan SMK Jeram. Penglibatan macam mana tu ya? Mereka pernah bekerjasama dengan seorang guru di SMK Jeram dalam mengacarkan Bilik TV. Cikgu Bun, Belum tahu tak siapa? Yes, okey. Kita teruskan dengan memperkenalkan dua orang tetamu jemputan kita pada hari ini dengan Saudara Irfan Syami bin Muhammad Safi. Saudara Irfan merupakan seorang freelance host, MC dan juga talent. Merupakan graduan ijazah sarjana muda undang-undang dari Universiti Malaya. Baru-baru sedang 4 tahun, betul tak Irfan? Dan beliau berkiat aktif dalam bidang pengacaraan sejak dari zaman universiti lagi. Yes, digelar sebagai MC Asta. Yes. Sekarang pun beliau merupakan salah seorang host Didik TV di saluran berapa? Siapa tahu? NTV 7. Yes. Nama-nama NTV 7 nanti. Tes. Oh, kuat ni suara. Okey, terima kasih saudari Amni Amni dan juga Kasih selaku pengurusi majlis kita pada hari ini. Dekat ni rasa macam dekat sangat ni. Kalau kita nak elok, minta maaf tapi tersombong sekejap ni. Okey, so Assalamualaikum, salam sejahtera terutamanya kepada cikgu-cikgu dari SMK Jeram dan kepada semua murid-murid yang handsome, comel-comel, cantik pada hari ni. Malu-malu pula dah. Okey, so untuk hari ni sebelum kita teruskan, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi Abang Irfan nak kenalkan diri dulu. Nama Abang Irfan Syahmi Nasution binti Muhammad Safi. Saja saya nak kan. Korang fokus bagus. Cikgu Bun nak bagi hadiah ke? Ke cikgu boleh dapat hadiah? Okey. Oh, banyaknya hadiah. Kejap lagi. Okey. Baik, Abang Irfan berumur, cuba teka umur berapa? Oh, dah sempat ada ni. Okey, merupakan okey, kita cerita pasal ni lah. Kalau tengok sini, Abang Irfan nak cerita pasal latar belakang pendidikan dulu. So, Abang Irfan merupakan pelajar SPM dari Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu di Kedah. Mengambil aliran sains. Kau nampak ke? Tak nampak kan? Ada sekian. Tak nampak muka Abang Irfan kat sini kan? Okay. So, lepas tu, tahun 2016, Abang pergi ke UiT Adventure mengambil asasi undang-undang. Dan telah cikgu nak sama saya tu. Cikgu mula kan? Okey, lepas tu Abang graduate daripada asasi pada tahun 2017, tahun di asasi. Dan lepas tu 2017 sampai 2021, 4 tahun Abang di Universiti Malaya mengambil jurusan undang-undang dan graduate pada tahun lepas. Gambar ni pada tahun ni sebab COVID, kita orang baru convo pada bulan 3 tahun ni. Okey, so itu sedikit sebanyak Abang punya latar belakang. So, korang mesti tanya macam mana Abang Irfan dari seorang pelajar undang-undang tiba-tiba melompat ke bidang penyiaran? Macam mana? Oh, dah tahu lah. Diam je lah, balik je lah macam ni. Semua dah tahu? Okey. Terima kasih, kita next. Okey, sekarang ni kita nak melangkah ke dunia pengacaraan TV. Okey, soalan yang pertama. Kenapa kau bilang? Ada saja. Okey.
Awak yang Einstein ni? Ini lagi bahaya. Okey, so melangkah ke dunia pengacaraan TV. Ada yang tanya kenapa? Kenapa Berifan bukan lawyer? Kenapa dalam TV? Okey, satu, minat lah. Minat. Sebab bagi Berifan, kita bermula apa-apa sekalipun dengan minat. Kalau tak ada minat, kita tak boleh teruskan apa yang kita ada. Okey, seterusnya. Okey. Minat Abang Irfan bermula sejak zaman sekolah. Tu saya yang betul tak nampak kan? Okey, boleh nampak muka Irfan yang buruk kat situ. So waktu tu tingkatan 4. Korang okey lah, korang form 4 macam cantik cerita abang muka macam tu, form 4 gila. Okey, form 4 waktu ni abang jadi pengacara untuk pertandingan public speaking peringkat daerah Kubang Palsu. So waktu tu Abang Irfan diberi tanggungjawab untuk jadi MC sebab waktu tu Abang Irfan ni seorang yang suka bercakap. Apa-apa bil-bil semua, pergi bilik guru bil-bil. So cikgu dia, apa kata awak nak jadi pengacara? Okey, so dari situ abang bermula di sekolah menengah. Seterusnya darah muda. Okey. Baik. Ketika Abang Irfan di Universiti Melaya, di situlah kemuncaknya. Okey, kemuncak apabila Abang Irfan sejak first year, tahun pertama di universiti, abang dah aktif di college kediaman pertama tu, dah jadi pengacara untuk event, dinner, lepas tu ada majlis sukan dan sebagainya. Lepas tu pada tahun kedua, tahun kedua Abang Irfan diberi mandat sebagai pengacara untuk UM. So apa-apa event-event, contohnya yang dekat sini ni adalah festival seni. Festival seni UM ni adalah acara seni yang terbesar di UM, dan sini adalah pertandingan teater. So dekat UM sebenarnya, Promo University pula kan. So di UM kita ada pelbagai festival, contohnya festival seni, convocation dan juga teater. So di sinilah Abang Irfan mula mengorak langkah menjadi seorang pengacara. Sebab menjadi seorang pengacara ni kita hanya perlu banyak latihan. So pengalaman itu sangat penting dalam bidang pengacaraan. So itulah darah muda masa abang tengah berbara. Waktu tu abang pernah jadi MC, ada konsep bersama dengan K-Click dan juga Insomniac waktu tu. So memang dari situ memang kita cuba untuk jadi host yang pelbagai. Konsep kita buat event-event macam rasmi kita buat, dan juga event yang semi formal macam ni. Seterusnya. Okey, bukan lagi mimpi. Okey, so kenapa dia tersadar? Ni betul-betul. Bila muka-muka SMP juga kat sini, saya tampal kat sini. Ada muka cikgu Boni kat situ. Empat-empat ni kat sini kan? Ada seorang je. Ada Aiman Najwa ni. Ni muka dia lah joget. Okey. Risau juga, abang risau juga. Ada seorang je kan? Yang tiga lagi tak datang. Dia orang sombong kan, dia orang pandai kan? Okey, tak apa. So, Abang Irfan ceritanya macam mana abang boleh terjebak masuk TV ni. Pada cuti mid semester pada tahun akhir, ada fellow tu macam penjaga college abang kat UM dulu. Dia kata, Irfan, saya nampak Ali Iskandar, pengacara MHI, dia post satu posting tentang cari pengacara TV. Lepas tu dia kata, apa kata awak cuba? Awak cuba, awak hantar video, awak hantar resume, awak tengok apa yang dia kata. So Abang Irfan hantar email. Next 2 days, tiba-tiba abang dapat call. Assalamualaikum, saya Ali Iskandar. Gila! Ali Iskandar call aku kot. Abang macam, betul tak nombor ke ni kan? Ali Iskandar ke? Macam, ya, saya Ali Iskandar. Ni Irfan Syahmi ke? Ya, saya. Bila boleh datang Sri Pentas untuk kita berjumpa? Abang Irfan macam blur-blur baru mau tidur. Berjumpa untuk apa Padahal dah tahu dah pasti pasal dia TV kan? Macam pasal apa awak kan ada hantar video dengan resume dekat saya. Macam, ya ke? Check email balik. Ada. Kita baru bangun tidur kan, masa blur-blur lagi. So lepas tu, dia kata, the next day abang pergi jumpa dia. Dia tak tanya banyak. Abang expect dia akan buat casting ataupun lagi satu peringkat audition nak kena mock run dan sebagainya. Tapi Abang Irfan ketika tu, dia just tengok abang punya resume, dia tengok cara abang bercakap, dia lihat cara pergerakan abang, abang punya body language dan sebagainya. And then the only thing he said, bila awak boleh kerja? Abang dah macam, ni abang kena hati, betul ke Mamat ni kan nak prank aku ke apa kan? Lepas tu, bila dia cakap macam tu, abang tengah cuti esok saya boleh kerja bang? Esok tu lah abang live dekat TV. Macam tu. Okay, nak cakap pasal rezeki ni, apa-apa sekalipun, semuanya bermula daripada usaha kita.
kan? Bila kita dah cuba daripada abang tu, kalau kat sekolah rendah adalah dalam pidato kan, macam budak-budak sekolah kan, pidato, lepas tu dekat peringkat sekolah menengah jadi MC, pengacara dan sebagainya. Universiti pun masih aktif dan mungkin Allah nak buka satu jalan kepada abang untuk jadi pengacara untuk ini pada Februari 2021. Ketika itu abang merupakan mempunyai tahun akhir, so abang bekerja, belajar sambil bekerja. Abang waktu tu tengah final semester, so ada lagi satu semester untuk abang event grad. Yang kelakarnya, kita sikit yang kelakarnya, abang punya result final semester semester 8 lagi better daripada sebelum tu. Padahal waktu ni tengah busy gila dengan TV. Tapi macam itu orang cakap rezeki. Dan juga orang kata apa, bila kita nakkan sesuatu benda, kita akan usaha betul-betul, betul tak? Kita akan macam, saya nak juga benda ni. Kalau seorang, ada tak pemain bola kat sini? Angkat tangan sikit pemain bola. Cuba. Nama apa? Amrisha. Oh, handsome kawan cik. Okay. Striker. Mana kapten? Bola. Dia punya senyum kan? Banyak crush kat dia je. Lupa lah dia. Okay. Nak tanya, pasti nak sekolah jalan menang, betul tak setiap pertandingan? Betul lah. Macam mana awak naikkan semangat kawan-kawan awak dalam pasukan? Biasanya saya selalu kalau masa game tu, kalau saya tengok player semua muka down, muka Okay. bonyok. Oh, apa awak senyum macam hai. Saya selalu panggil diorang lah, tanya diorang kenapa, fikiran diorang kat padang-padang ke atau tak. Selalu saya akan bagi semangat balik lah. Wah, itu lah kapten yang sebenar guys. Okay, terima kasih. Yeah, he's a leader. Dia tahu, okay, macam nampak kawan dia sebab nangis sebab break up ke apa kan, dia pergi tepi macam, kau sabar je, kita main bola ni. Balik ni dia sembang lain kan, macam tu. Okey, baik, terima kasih. Okey, apa yang dikatakan oleh kapten kita sebentar tadi cukup bagus. Sebab dalam setiap usaha yang kita buat, kita pasti nak yang terbaik. Macam dia nak pasukan dia menang. Macam abang memang tak pernah orang kata apa terfikir untuk jadi host TV. Tapi disebabkan abang punya pergerakan masa tu daripada sekolah sampai universiti memang suka mengacarakan event dan program. So di situlah bangkitnya abang punya minat untuk berada di TV. Okey, terima kasih. Kita pergi yang seterusnya. Okey. Siapa dekat sini pernah menjadi pengacara selain dua insan tadi? Amni dan juga Kasih. Ada tak yang lain pernah jadi pengacara? Okey, Hakimah lagi. Adila. Ada lagi tak yang pernah jadi pengacara? Aziz. Perhimpunan ke apa-apa event lah. Okey, Aziz. baik. So, menjadi pengawas lah yang ada pengalaman ni. Yang lain, murid-murid yang lain, ada tak keinginan nak jadi pengacara? Tak ada terus. Laju-laju tak ada. Okay, nak tanya, kenapa tak ada? Cikgu, tahan ni cikgu, tahan ni. Apa cikgu cakap? Okey. Dah dua-dua bangun sekarang? Bangun. Boleh lah bangun lah bija. Dua. Depan belakang. Kau ni pada muka kau. Cik. Mak nak lagi dah. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Kenalkan nama dulu. Form berapa, kelas mana? Okey, kenalkan diri. Nama Azim dari kelas 5 Arus. 5 Arus. 5 Arus. Siapa nak tanya? Nama ni nama kita perempuan. Oh, Malaysia. Maybe je tak ada. Ada kelas Maybe ke? Aku dah risau. Tadi tengah beza. Arus aliran apa? Sains tulis. Nak pandai ni. Okey. ML okey? Tak ada abang dulu pun walaupun berada di sekolah sains, ML kita jahanam juga tuanya. Sebab susah. Okey, so nak tanya Ginan. Okey, thank you Hazim. Next, Amin. Okey, kenalkan diri, kelas mana, form berapa? Nama
Nama Amrisha, kelas sama dengan dia. Belum sangat. Okey. Tadi macam doa kan? Okey. Oh, first time. Patut menggigil ni macam hari. Okey, kenapa? Kenapa tak nak berada di depan bercakap di hadapan Mama Faya Rahman? Sebab tak minat. Saya kena sebab handsome kan, tak nak terima. Okey, tak minat Tak minat, tak yakin. Terima kasih. Okey, seperti dulu. Satu, tadi kita abang bukan nak komen Amri tau. Tapi tadi siapa yang boleh bagi tahu dekat abang apa yang boleh Amri perbaiki semasa bacaan doa dia tadi? Suara betul. Apa lagi? Buka mas. Buka mas tu betul juga. Lagi. Yakin. Lagi? Pronunciation. Next, apa lagi? Selain suara, pronunciation, eye contact. Siapa cakap contact ni? Wah, logis. Eye contact is very important juga. Okay, so apa yang kita boleh rangkumkan kat sini berdasarkan Amri punya bacaan doa. Okay, banyak perkara yang kita perlukan sebagai seorang yang berada di hadapan memberikan pengucapan awam, okay, semasa majlis dan event. Okay, so soalan abang kepada anda semua, yakinkah anda wahai nadi acara? Okay, next. Okay, abang Irfan akan pecahkan kepada 3 segmen. Pertama adalah sebelum, kedua semasa, dan ketiga selepas. Okay, mungkin bila korang tengok TV, korang nampak apa yang host tengah cakap, betul tak? Korang tahu tak apa yang berlaku sebelum dan selepas? Tak tahu. Okay, so hari ni kita akan go through one by one. Sebelum, okay, kenapa persediaan itu sangat penting? Ini dia punya kiat. Kenapa penting? Siapa yang boleh jawab? Terima kasih banyak kak. Angkat tangan dan jawab. Abang tak nampak ni. Bagi dia terima kasih tinggal. Huda. Hai. Oh, Huda pula kan? Bilang kau, dalam dia ketah cakap KL macam tu lah. Okay, Huda. Kenapa Huda? Kemalangan. Kita bukan nak kereta ni. Bagi silapan. Okey. Faham. Dia punya konteks kemalangan tu semasa kita bercakap, accident sampai bercakap. Boleh. Huda berapa? Puan 5 kelas? Dah pandai juga. Okey. Semua budak pandai, nanti nak tanya semua sekali yang lain. Okey. So, sebelum, baik. Pertama sekali, seorang pengacara ataupun host TV anda kena tahu maklumat acara ataupun program. Kenapa penting? Sebab kita boleh letakkan aturan kepada penyampaian kita tu macam mana. Contoh pendidikan. Pendidikan cara kita bercakap kena macam formal sedikit. Betul tak? Tapi kalau hiburan, kalau anda tengok melodi, ada ke macam jadi TV? Tak kan? Melodi macam sekarang kita bersama di Melodi. Untuk hari ni kita bersama dengan artis Nisaki di sini. Nampak? Itu melodi. Takkan TV macam tu. Sebenarnya cikgu pun takkan macam tu kan? Tak boleh. Cara bawakan kita itu lain, berbeza. Okay? So first kali kena tahu maklumat acara dan program, kena tahu tentatif macam mana supaya dari segi masa juga kita boleh jaga. Okay, next. Penggunaan teks ataupun skrip. Okay. So teks dan skrip ni sebenarnya adalah sebagai guideline. Okay? Abang Irfan tak suka guna skrip sebab apa? Sebab nanti kalau kita pakai skrip kita akan terikut. Bila kita terikut, bila kita tak nampak skrip tu apa, kita akan blank. Betul tak? Tiba-tiba mana perkataan tadi tu? Ada tak pengalaman pengawas tiba-tiba macam kat mana nak baca ni? Ada kan? Sebab itu penggunaan skrip ataupun teks ni adalah sekadar guideline. Okey, supaya anda tahu perjalanan acara tetapi bukan 100% bergantung kepada skrip itu. Faham Okey, next latihan. Latihan ni adalah sangat penting. Sebab apa? Latihan ni lah, di situ kita boleh melihat dari segi prestasi kita macam mana dan juga cara pembuatan kita dan lontaran suara. Sebab kalau tak ada latihan dekat sini, it's gonna be so hard untuk kita macam tiba-tiba ada benda baru datang. Contohnya ada perkara baru yang contohnya producer, kita panggil macam producer, kalau abang producer bagi benda baru tiba-tiba. So kalau ada latihan, di situ anda boleh kuatkan anda punya mindset. Bila mindset anda kuat, anda tahu latihan ini sangat penting supaya apa benda yang
anda tengah cakap tu lancar dan jelas. Okey. Next kita cakap pasal kenali tetamu. Ini penting juga. Macam abang di Didik TV, kita ada tetamu seperti cikgu. Okey. Dan kita juga ada VIP dari Kementerian Pendidikan Malaysia. So, kita buat background check dulu. Kita Google nama dia. Okey, kita Google nama dia, contohnya Cikgu Bun. Kita Google nama dia, ada kali ini mungkin ada. Okey, kita tengok dia punya nama tu. Kita tengok dia ni, okey, mengajar apa. Kita buat research sikit. Dan kita tahu orang ni macam mana. Cikgu Bun ni jenis orang yang macam ceria kan, happy go lucky kan. So senang kita nak sembang. Tapi kalau ada cikgu yang jenis macam cikgu apa yang garang guys? Cikgu harus kendak. Disebut ada tak cikgu? Saya panggil kejap ya. Okay. So kita kena tahu cara kita nak bercakap dengan dia. Dengan cikgu pun Abang Ifah boleh bergurau. Tapi dengan cikgu Haslinda kita cakap, Assalamualaikum cikgu, apa khabar, sihat, macam tu. Nampak tak? Itu antara dari segi kenali tetamu. Jadi kita kena buat background check sikit pasal dia. Ketahui penonton sasaran, ini juga penting. Jadi sekarang ni Abang Ifah bercakap macam ni sebab adalah murid-murid, kawan-kawan abang kat sini. Tapi kalau abang di RTM, abang ada buat satu rancangan juga. Di mana di RTM tu buat rancangan nama dia My Halal. Okay, macam halal betul kan? Rancangan My Halal tu dia ada pendengar yang datang daripada JAKIM, so orang-orang yang ada ilmu keagamaan. So bila ada orang yang begitu, abang tak boleh nak buah-buah sangat. Dan dia punya penonton sasaran dia juga adalah orang yang orang Muslim sahaja. So we have to know apa kita punya target audience kita supaya kita boleh laraskan bahasa, suara dan juga tone kita. Okey. Itu dari segi penonton dan aspek penjagaan fizikal dan mental. Okey. So dekat sini sebagai seorang pengacara, sebelumnya lagi. Sikit ni maksudnya, cepat sikit. Okey. Penjagaan fizikal dan mental ni penting. Sebagai seorang host, anda kena sihat walafiat. Betul tak Nisa? Contoh nanti saya ceritalah dia punya ni. Sebelum kita mengacara ataupun kita bercakap di hadapan orang, kita kena at least makan dulu. Okey, kena makan sikit, jangan makan banyak sebab nanti sakit pukul pula. Tengah-tengah nak hosting kena keluar. So kena makan sikit supaya kita sihat, kita bersedia di hadapan kamera. Dan dari segi aspek mental juga. Okey, mental korang semasa menjadi pengacara kena kuat. Maksud saya kuat dekat sini tu, cuba fikirkan perkara yang positif sahaja. Jangan asyik fikir macam, alamak ni kalau aku salah cakap macam mana, tersasul macam mana. Jangan fikir macam tu. This is because kalau kita dah letakkan satu mindset, okay, mental kita macam, aku kejap lagi akan buat kesalahan ni, so macam mana jangan letak macam tu. Always think positive. Sebab tu hari ni Abang Ifah nak ajar korang semua, bukan ajar, kita berkongsi supaya anda lebih yakin di hadapan orang. Yang ni abang baru sediakan pukul 11 malam semalam. So nak cakap kat sini, walaupun benda ni baru buat, kita kena yakin. Nampak yakin tak boleh cakap? Nampak. Bila nampak bagus. Okay. Alright, so itu sebelum kita pergi semasa pula. Baik. Semasa 3, 2, 1 on you. Okay, maksudnya tu sebagai seorang host TV, kita akan dapat killer producer, kita akan pakai earpiece dekat dalam ni. So bila kita dah ready, dah play montage TV. Okay, and producer kata, if I ready, in 3, 2, 1 on you. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Ifan Syamil di TV KPM, contohnya macam tu. Okay, so semasa anda mengacarakan TV, ada perkara yang anda kena ikut dan juga anda kena fokus. Pertama sekali, fokus kepada penyampaian tetamu. Sebagai seorang host, kita kena bijak untuk melihat apa poin yang dia cakap. Sebab nanti, sebagai seorang host, kita kena rangkumkan. Kita kena buat sedikit kesimpulan. Sebab, sebelum kita berhenti berehat, Cikgu Bun, kita sebagai host, Abang Ifan tak pernah menggantungkan benda tu. Maksudnya, setiap kali, contoh Cikgu cerita pasal graf kuadratik. Kita sama linear lah. Kita sama linear. Dah lupa dah saya pun. Okay. So bila cikgu bercakap pasal tu, Abang Ifan kena macam first segment tu, Abang Ifan kena hujungnya, kena macam buat kesimpulan kecil. So apa-apa yang cikgu bagi point tu, kita kena dengar betul-betul. Kalau lebih baik sebagai seorang host, bawalah kertas ataupun pen, catatkan sedikit poin-poin tu. Sebab kita tak terlepas. Dan sebagai seorang host, kita kena nampak bijak. Okay. Walaupun macam Abang Ifan ni kurang, tapi kena nampak bijak. Okay.
Jaga kelancaran baik-baik kata. Okey, ini penting. Jangan tergopoh-gopoh semasa bercakap. Okey, jangan terlalu laju, jangan cepat nak habiskan point. Bila anda cakap laju-laju, mungkin pendengar atau penonton tak dapat tangkap apa yang anda cakapkan. Betul tak? Sebab kalau kita terlalu macam nak cakap laju, okey, satu laju sebab apa? Tahu tak? Nervous. Yes, exactly. Bila kita terlalu nervous, kita akan ada tendency untuk cakap laju betul, macam kereta api kan. Tapi bila laju sangat, kita akan kadang-kadang termiss point. And then bila tiba-tiba skrip pula hilang, lagi nervous, betul tak? So bila nervous macam tu, kita akan hilang fokus dan kita akan hilang arah tujuan kita untuk program tu. Okay? Next, jangan terikat dengan skrip. Okay, ini memang pada cerita tadi. Dan gerak badan yang sesuai. Okay, gerak badan ni juga, dia tak boleh nak over sangat tau. Kita bukan teater. Siapa? Kat sini ada teater ke? Ada? Ada tak pemain teater kat sini? Oh, okay. Okay. Karina, saya tanya, okay. Bangun. 3 orang saya tahu ada. Oh, 2 orang ke? 4 orang ada. Bangun semua yang Cikgu. Bangun. Okay, mana teater? Wow, kita jumpa dah. Okay. Johan Negeri Selangor. Johan Negeri Selangor ke? Nama apa betul-betul? Mahkamah dengan cerita. Pasal sport ke? Wow, menarik. Komsas. Itulah tu. Semuanya pelakon. Muzik, yes. Okay. Pegang main role kat sini? Ada tak pegang main role? Haikal. Ada lupa dah watak masing-masing macam mana? Oh, 5 orang. 5 orang watak utama. Okey. Nak tanya kepada empat-empat ni, apabila korang melakonkan teater, pergerakan badan macam mana? Ikut watak. Okey, ikut watak. Maksud abang kecil ke besar? Besar. Ikut besar. Ada watak kecil. Okey lah, tapi generally sebagai seorang pelakon teater, besar kecil pergerakan anda? Besar. Suara macam mana? Lantang. Betul? Lantang, pergerakan besar. Okey, terima kasih. Okey, berikan tepukan kepada juara kita. Okey, bila kita menjadi seorang pengacara, gerak badan bahasa kita juga kena jaga. Kita tak boleh seperti mereka yang hebat-hebat ni dalam teater. Mungkin mereka cakap, Assalamualaikum, salam sejahtera. Besar. Tapi dalam TV, tak boleh macam tu. Dalam TV, kita kena, orang kata apa ni Sam? Dia kena macam bersesuaian. Dan juga kita kena ikut kepada nature of the program. Macam mana program tu? Macam di TV, apa-apa tak boleh nak besar sangat. Cuma kita boleh buka Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada bersama si Kashami dalam Bilik TV KPM. Untuk hari ini kita bersama dengan Cikgu Pun Hadi. Contohnya macam tu. So pergerakan badan, suara kita kena laraskan. Okey, laraskan ikut kesesuaian program. Okey. Next, jadi diri sendiri. Yes. Sebagai seorang pengacara, kita juga ada idola masing-masing. Okey, macam abang memang idolakan kita punya Datuk Azlan Haji Nawawi. Dan juga siapa lagi host yang abang ni? Okey, abang minat Alif Sata. Alif Sata, dia seorang yang sangat versatile. Dan juga dia bukan seorang yang terlalu terlalu dramatik. Sebab bila dia mengacara, tenang je kan, kita tengok dia. Contoh, abang minat Nabil. Tapi kalau Nabil macam over sikit. Itulah contohnya. Maksudnya dekat sini, kita kena sesuaikan. Nabil abang setuju sebab dia buat Gegar Baganza dulu kan. Gegar Baganza memang dia perlukan satu macam benda yang fun, benda yang happy. Tapi Alif Sata, dia tahu untuk control. Dia buat apa, dia cakap apa? Big stage. Yes, big stage. So bila dia buat big stage, dia punya compare itu adalah dengan Sherry Al-Haddad contohnya. So dia compliment. Sherry dah tinggi macam ni. So bila Alif Sata dia macam level-level dia macam boleh turunkan sikit. So dia seimbang. So tak dua-dua ke atas sangat energi. Faham tak maksud abang? Seorang macam tinggi sangat, seorang ni boleh tonang sikit supaya balance. Okay. So jadi diri sendiri, jangan ikut cara orang lain. Okay. Siapa kenal abang Fetri Yahya? Okay, host sejak Rasul kan? Ramai host yang cuba tiru suara dia. Memang kita tahu dia adalah seorang yang bermadah pujangga, seorang yang banyak baik-baik kata, yang cukup indah bahasanya. Tapi jangan kita ikut. Okay, kita boleh ambil inspirasi, tapi jangan tiru dia. Sebab setiap orang ada keunikan tersendiri. So if you guys rasa macam
nak perlukan contoh dan rujukan boleh, tapi jangan tiru 100% okay. Alright, next, banyakkan senyuman. Okay, korang suka tak tengok host yang senyum dekat TV? Suka. Malu tak bila kita banyakkan senyuman, kita ada satu engagement dengan orang luar. Bila diorang tengok kita, diorang rasa macam wah, happy lah tengok host ni, dia senyum aku pun happy. Kadang-kadang kita tengok host tu je, dia bercakap, kita hilang masalah kita, betul tak? Sebab bila kita bercakap ni, kita kena ada satu aura untuk kita beri kepada orang di sekeliling kita. Contohnya sekarang ni, untuk kita kongsi ilmu dan berikan sebanyak mungkin senyuman. Sebab orang datang bukan nak stres-stres, betul tak? Kita datang nak berkongsi ilmu, okey? Jaga masa. Masa ni sangat penting juga supaya kita tak kata apa macam lari daripada program. Sebab contoh kita ada sejam punya program, so ada 4 segmen. Okey, ada 4 segmen. So setiap satu segmen tu ada punya masa dia, 15 minit, 10 minit dan sebagainya. So you have to adhere. Sebagai seorang host, bila cikgu contoh diri TV bila cikgu dah cakap banyak, so korang kena pandai untuk potong cikgu tu. Jangan macam nampak puas aja, cikgu tak cakap lagi dah. Okey, terima kasih cikgu. Jangan macam tu. So korang kena tahu bila dia nak berhenti tu macam dia slow. Okey cikgu, terima kasih banyak-banyak. Kita teruskan dengan yang sesuatu yang macam tu. You have to know cara untuk kita berhentikan seorang penyampai dan untuk kita teruskan dengan segmen yang seterusnya. Okey. Next, pantas bertindak dan jangan shock sendiri. Okey, kita lakukan sama-sama. Sebagai seorang pengacara, the most important thing is korang kena laju. Otak korang ni kena laju, kena tajam. Sebab apa-apa kemungkinan boleh berlaku. Tiba-tiba audio hilang, ataupun tiba-tiba video tak keluar kat belakang, cikgu terbatuk ke apa ke. So waktu tu korang kena cover. So cara korang nak cover macam mana? Siapa boleh kongsi dekat abang? Okey, contoh video tak keluar kat belakang, korang nak tunjuk apa yang korang akan cakap dekat penonton. Siapa boleh kongsikan? Cakap apa lagi? Boleh juga. Ya, siapa pernah buat macam tu? Cakap, nak bergurau macam tu. Ada tak lagi yang boleh kongsikan? Cakap pasal masalah teknikal. That's correct juga. Kita boleh. Tak boleh? Okey. Kita kena elakkan macam jujur sangat lagi menonton. Jangan cakap macam masalah ni dilakukan oleh abang kat belakang ni, so memang salahkan dia. Jangan macam tu. Okay? Kita kena settlekan masalah tu dan cuba untuk bawa penonton untuk bersedia kepada perkara yang seterusnya. Maksudnya, kalau dah ada video, dah ready kat sini tapi tak keluar, boleh cakap, boleh sembang dengan penyampai sikit, tambah sikit apa-apa sebelum. Kalau producer kata dah ready, okey, kita tunjuk sekarang ni. Macam tu. So, korang kena tahu cara tu. Dan apa yang abang boleh cerita kat sini, apa yang boleh praktikan untuk yakin dalam bidang pengacaraan ni, korang kena banyak membaca, korang kena banyak tengok ilmu, tengok video-video dan juga dapatkan sebanyak mungkin inspirasi. Okay, next. Alright, selepas. Okay, so bila dah habis rancangan, okay, kita dah buka mic, buka earpiece semua, apa yang anda perlu buat, dapatkan komen. Okey, komen ni boleh dapat daripada penonton, boleh dapat daripada orang-orang yang dalam produksi sendiri. Dan lepas tu kita bentukkan kesilapan kita. Okey, sebagai seorang pengacara ni jangan kita nak ulang benda yang sama. Contoh kalau kita banyak ulang perkataan semasa kita mengacara, lepas tu kita perbaiki. Jangan ulang-ulang sebab penonton boleh perasan, kenapa host ni asyik cakap benda yang sama je. Contohnya kalau nak berhenti berehat, jom kita berhenti berehat kembali selepas ini. Ulang benda tu 4 segmen. So kita kena banyak variety. Kita kena variasikan benda tu. Jangan ulang perkataan, okey? Jangan ego dan bersedia menerima kritikan. Okey. Abang Irfan ada kenalan host yang susah untuk menerima komen daripada orang lain. Diorang fikir diorang dah banyak pengalaman, diorang tu terpaling hebat, terpaling juara. Misalnya dengan TV3 tu. Bila diorang fikir macam tu, diorang dah letakkan satu pemikiran yang mereka adalah yang terbaik dan tiada kesilapan langsung. Tapi kita penonton, kita boleh nampak dan produksi juga boleh nampak. So bila kita jadi seorang pengacara TV, we have to ready and open to criticism. Okay? So bila kita buka minda kita untuk itu, kita lebih senang untuk menerima input-input dari orang lain. Sebab kita nak mengacara untuk kita ke untuk orang lain? Untuk orang lain. So bila kan orang punya validation juga,
untuk kita berbagi kesilapan semasa kita mengacara. Okay, next. Tips tak malu lah dia tu asyik tulis gambar sendiri je. Okay, baik. Tips, kita nak teruskan 20 minit. Bukan 5 minit je? 5 minit? Okay, Abang Irfan nak buat macam ni, ngantuk ke? Dah, okay. Kita nak buat wave sikit sebelum Abang Irfan nak sambung. Okay, daripada sana, angkat tangan sikit. Juga apa? Okay, dari sana. Awak kena lihat tau, awak jangan muka macam blur-blur sangat. Okay, tak gerak. Okay, dari sana, sampai sana kena jerit. So, Abang Irfan nak korang bersemangat untuk next ni, untuk Anissa ni. Itu apa? Bunyi apa tu? Okay, kita nak korang yang angkat tangan wave dari sana, semua sampai sana sudah cik angkat tangan wave. Okay, 1, 2, 3, wave! Aku nak balik dia pergi, tak balik. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, alright. Semua masih ada. Okay, next. Ini adalah tips-tips akhir, okay, untuk menjadi seorang pengacara TV yang lebih yakin semasa menyampaikan input dan juga points. First sekali, macam mana Abang Irfan nak hilangkan gemuruh? Okay, siapa yang kat sini ada stage fright? Siapa ada stage fright? Angkat tangan. Stage fright tu maksudnya gemuruh semasa berada di atas pentas. Semua okay, akan tanya. Belakang bukan main. Ada orang kita tak ada. Kita jom. Yes, boleh. Ada, okay, cuba kat tangan sini. Siapa ada gemuruh semasa berada di atas pentas? Ramai. Okay, terima kasih. Gemuruh jiwa sangat membara. Itu lagu orangnya macam-macam Salah. Okay. So, Abang Irfan sendiri pun, okay, to be honest, Abang Irfan ada stage fright. Gila tadi, dekat luar tadi tu, yang Kak Lisa, mampus mak, kita ni ramai ni orang nak tengok kita ni macam ni. Macam mana nak bercakap ni kan? Okay, tapi macam mana cara kita nak hilangkan stage fright tu? Pertama sekali, latihan. Okay, latihan is very very important. Abang nak emphasize benda tu. Sebab kalau anda ada latihan, siapa dekat sini peserta pidato? Yes. Banyak tak latihan yang awak buat semasa sebelum pertandingan? Banyak. Juara negeri ke? Boleh kata bukan kepada juara negeri? Cepatlah sikit macam macam tu. Semua juara. Secepat kan? Secepat kan? Janganlah marah abang. Bila tahun ni tahun ni public speaking bahasa Inggeris. Lama. Nak cakap Inggeris pun susah ni. Baru pula. Boleh bagi mic dekat dia? Apa Irfan nak cakap lagi? Okay. Tak on lah. Cuba on sikit. On. Okay. Boleh bagi on? Okay. Baik. Okay. Nak sini. Alamak. Okay, awak teruskan apa nak balik dulu Okay, kenalkan diri, kelas mana, tingkatan berapa, dan cakap aliran apa, dan cakap yang saya adalah juara kompetisi speaking peringkat negeri dengan satu semangat yang kita semua nak tengok. Tengok penuh semangat. In English ya? In English. Iman pula dia. Terus say in English? Okay, sure. Manglish. Alright, sure. Okay. Okay. If you're ready, the floor is yours. Alright. Assalamualaikum and selamat sejahtera. My name is Adila binti Osman. I'm from 5 Juara. I take business, and I take Pertanian? No. I also take science rumah tangga and art. Alright, okay. So, can you tell me your experience as a... Okay, this is a quick one. How can you... Okay, sorry. Can you explain the experience of being a champion of public speaking? State level, yes. Thank you. It was hard for me at first since I wasn't very confident and I kind of Let us talk, okay? Right. But I practiced a lot with my teacher and she encouraged me a lot with her words and she gave me a lot of motivation
and alhamdulillah I won first place. Alright, give a big hand to, what's your name again? Adila. Alright, so how many years have you practiced in being a public speaker? A lot of times actually, probably like. I love your accent. Okay, so yeah, how do you practice speaking English? Do you watch videos, movies, or I watch a lot of like references. references? Yeah, to actually to be more like Confident? yeah, talking. Oh yeah. Yeah. Yes. Okay. Alright, so thank you so much, Adila. This is our champion. Yes. Can I ask who is your teacher that inspired Oh you? yeah. Yeah. My teacher is Puan Siti Zaleha. Puan Siti Zaleha. Okay, thank you so much. Oh my god, this is the best. I mean, this is the product of SMK Jeram, and by the education and all the motivation from the teacher, this is what we got, guys. The champion of national level, state level. So, pergi national menang tak? Tak pergi national lagi? Oh, tak pergi. Okay. Apa? Pergi UK? Okay. You from what? Penang? Oh, okay. Okay, after this, your turn, right? So, thank you so much. Okay, next. Sentiasa berfikiran positif. Ni yang ketiga ni, memakai pakaian yang selesa dan sesuai. Pernah tak korang tengok, bila korang tengok host kat TV tu, host ketat semacam dia pakai? Benar. Betul. Kenapa macam tak selesa dia pakai? Boleh boleh bercakap macam tu. Kan buat tu berjual ke apa kan? So, kenapa penting kita pakai baju yang selesa? Cuba cerita. Kenapa penting kita pakai baju yang selesa? Jaga pandangan, alhamdulillah. Daripada penonton, okay, untuk diri sendiri sebagai pengacara, apa pentingnya pakai baju yang selesa? Confident, selesa, lagi? Senang bergerak. Sana? Diam pula kau. Jadi jaga pandangan, bagus, alhamdulillah. Boleh jadi orang zakir lepas ni. So, kenapa pentingnya pakai pakaian selesa? Satu, untuk kita mudah bercakap. Okey, selesa. Kalau awak pakai baju yang terlalu ketat, macam mana awak nak bernafas pun? Tiba-tiba mengah dengan bercakap tu kan, malu kat orang. Tiba-tiba hutan tersebut padan muka. So, to be a TV host, kita kena ada pakaian selesa. Pernah tak tengok, okey, lagi sekali, Air Sata. Dia pakai ni simple je kan? Dia tak over kan? Punya Air Sata ni. Bila dia pakai pakaian selesa, dia pun lebih confidence. Macam kita orang berdua kat sini, kita tak pakai baju yang ketat-ketat. Supaya, bila kita bercakap, gap kita dekat tau ni. Aku pun rasa macam ni, kalau kenal ini orang ni, minta maaf lah So, bila dekat macam ni, kita kena lebih yakin, lebih selesa. So, sebab itu anda kena pakai pakaian sesuai mengikut keadaan. Okay? Minta restu ibu bapa dan berdoa. Okay, this is very important guys. Abang, sebelum abang start abang punya rakaman abang live, abang akan pastikan abang akan call mak abang Ipan. Okay? Sebab bagi abang, restu ibu atau bapa itu sangat-sangat penting. Macam abang anak lelaki dapat dengan ibu, so mungkin perempuan dapat dengan bapa mungkin. Ibu juga. Okay, sorry cikgu Bun, semua anak ibu kat sini. Okay. So bila minta restu ni, kita dari segi psikologi dan juga dari segi orang kata apa, restu daripada ibu bapa kita ni membuat kita rasa lebih tenang, betul? Dan berdoalah bagi mereka yang Muslim dan juga bertafakur kepada mereka yang bukan Muslim. So berdoa juga penting, amalkan bacaan 3 kul, okey, 3 kul, lepas tu dia baca ayat kursi dan selawat sikit sebelum masuk ke studio. Okey, next, tidur cukup dan jangan perut kosong. Jadi apa cerita? Tidur cukup ni penting. Kalau tak cukup tidur, korang nanti akan rasa penat. Bila penat, energi turun, lepas tu blank. So, lesu, pandai lah awak. Lesu, betul. So, bila lesu, kita tak akan ada satu energi untuk kita boleh maintain. Sebab pernah Abang Irfan ada situasi, Irfan, kenapa energi awak turun semasa segmen ketiga? Waktu tu Abang Irfan tengok buat assignment, tidur lambat semua. Abang Irfan kena tegur macam tu. So, bagi seorang pengacara itu adalah perkara yang sangat-sangat teruk. Sebab jangan turunkan momentum energi anda disebabkan anda penat. Jangan beri alasan. Okey, sebagai seorang pengacara TV, bila dekat depan TV tu, orang tak nak tahu dah apa masalah awak. Orang tak nak fikir dah kau ni ada masalah keluarga ke, break up ke apa ke, tak nak tahu. Dia nak tahu program tu lancar dan juga
poin-poin yang kau nak cakap tu deliver. Macam tu. Next, kata komentar sesuaikan intonasi suara. Okey. Intonasi suara juga sangat penting dalam penyampaian sesuatu perkara. Macam Perdana Menteri, kita dengar dia punya intonasi dia lain kan? Politician saya cakap lain kan? Memang lain. Sebagai pengacara pun lain juga, mengikut situasi kepada event-event. Contoh kalau abang buat yang program JAKIM yang halal tu, yang kat belakang sama tu. So bila buat program JAKIM tu, tak boleh nak macam terlalu relax. Sebab dia talk show yang ada ilmuwan-ilmuwan agama. So dia abang kena jadi macam ustaz sikit lah. Macam ustaz Irfan sikit. Tapi kalau untuk di TV pula intonasi dia lebih bersahaja dan juga kita kecilkan skop sikit supaya dia menjadi satu penyampaian pendidikan yang santai. Bukan macam cikgu mengajar di sekolah. Cikgu mengajar, betul aja. Kalau mengajar di sekolah ni, kita tahu macam cikgu mengajar kan, semua cikgu sama cara mengajar kan? Ke lain-lain? Lain. Okey, kita ada cikgu favorite kan? Tapi kalau di bilik TV ni, cikgu pun akan jadi macam host juga. Maksudnya cikgu macam cikgu pun sendiri. Kadang-kadang saya kata, cikgu ambil tempat saya balik dulu. Tak ada job. Sebab cikgu memang, cikgu-cikgu di TV ni, bukan abang nak puji, memang kena puji. Sebab mereka ada satu cara penyampaian yang sangat, pendekatan mereka sangat-sangat bagus. Mereka tu bukan kepada cikgu-cikgu di TV. Serius. Memang lain macam saya dengar bercakap pun lain. Dan dari segi intonasi suara mereka, cara dia orang nak ajak murid-murid masuk kelas dan sebagainya, itu adalah permulaan kepada sistem pendidikan yang sangat-sangat bagus. Okey, baik. So, dah lama Irfan berceloteh dekat sini. So, berasa itu sahaja sekarang ini daripada abang sebagai seorang pengacara tinggi dan untuk mengajak anda semua cara untuk lebih yakin. Okey, bila anda dengar abang punya tips tadi, cara-cara untuk menjadi host TV ni, lebih yakin tak kalau abang Irfan panggil untuk cakap kat depan? Ya. Sikitlah Okey, at least hari ni abang Irfan nak korang semua ada dalam minda korang tu sedikit ilmu pengetahuan supaya lepas ni bila korang dah melangkah ke alam universiti abang dulu ambil course law tu macam KFC punya undang-undang, course undang-undang jurusan ijazah sarjana undang-undang, banyak presentation, almost setiap hari kena bercakap di hadapan orang. Sebab itu markah kita orang. Mungkin engineering lain lah, engineering memang hantar tutorial sebagainya. Tapi sebagai seorang pelajar undang-undang, Irfan kena buat presentation almost every day. So dari situ kita kena train cara bercakap. Sebab dalam hidup ni, okey, siapa yang introvert dekat tangan? Introvert yang tak suka bercakap dengan orang. Abang Irfan boleh nampak. Ibu lah introvert. Ibu lah orang introvert ya. Awak ambivert saya. Dia cakap awak sekarang. Okey. Siapa extrovert? Yang memang nampak extrovert. Angkat dulu tangan. Okey. Siapa extrovert angkat tangan? Okey, tak ramai extrovert. Okey, sebenarnya extrovert ke, introvert ke, tak ada masalah. Okey. All you need to do is try and practice. Okey, banyakkan cuba bercakap dengan orang ramai sebab dunia ni, okey, nak ke tak nak, suka ke tidak, kita kena berkomunikasi, betul tak? Macam mana sekalipun, awak nak pergi beli barang ke, awak nak naik bas ke, awak nak naik plane ke, kena bercakap dengan orang. Tak boleh buat diam je orang hantar awak, tak boleh. So, bila macam tu, Abang Irfan nak tekankan kat sini, cara untuk anda mendapatkan satu keyakinan yang sangat tinggi is by doing practice and also cuba melihat kepada orang-orang yang dah berjaya dalam bidang yang anda nak cipoi. Faham Faham ke tak? Okey. So, Abang Irfan rasa itu sahaja setakat ini. Berapa lama Irfan cakap Dah lama. Overrun tu masa tu macam kalau kat TV overrun tu dah lebih masa. So host kena potong cikgu pun banyak cakap juga. Okay, so itu saja untuk pagi ni. Lepas ni kita akan ada sesi Q&A. So ingat apa aku benar bercakap tadi, mungkin abang akan tanya kejap lagi. So kita akan teruskan dengan Kak Nisa Kids. Kita lepas dulu. Sorry.